Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Saya Diri Zambin Kasim, terima kasih kepada follower-follower Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, khususnya penonton-penonton setia Influencer at Japan. Bah, apa cerita? Bulan Mei ini sangat sinonim dengan kita di negeri Sabah, khususnya rakyat negeri Sabah lah, sebab kita akan menyambut Pesta Keamatan. Dan hari ini kita akan membawakan anda, kita berbual lebih lanjut berkenaan keamatan selari dengan tema Pesta Keamatan kita tahun ini, iaitu keamatan untuk semua. Dan hari ini kami akan berasa bertuah kerana bersama kita adalah seorang tokoh yang amat disegani dan dihormati, iaitu Hu Guan Xiao, pemimpin agung masyarakat Kadazan Dusun yang sentiasa menjadi simbol perpaduan dan juga penjaga warisan budaya kita. Tanpa membuang masa, saya ingin menyelami lebih mendalam makna dan harapan sambutan Pesta Keamatan bersama yang berbahagia Hu Guan Xiao Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, pengerusi Kadazan Dusun Cultural Association KDCA. Kopi sanangan Tan Sri. Kebiasaan konsisten dengan sedang keamatan. Okey Tan Sri, boleh kita teruskan kepada soalan pertama Tan Sri. Soalan pertama, signifikan Pesta Keamatan ini Tan Sri. Kalau Tan Sri lihat, boleh Tan Sri terangkan sejarah sambutan Pesta Keamatan dan kepentingan Pesta Keamatan kepada masyarakat Kadazan Dusun dan rakyat Sabah secara keseluruhannya, Tan Sri. Tentu sekali, perayaan Pesta Keamatan ini dari dulu bukanlah seperti sekarang ini, di mana sekarang ini perayaan Pesta Keamatan ini diraihkan secara besar-besaran. Dulu di peringkat keluarga, di peringkat kampung, dia dilakukan kerana memang apabila kita sudah menanam padi dan kita tuai padi, kita berkumpul bersama-sama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergotong royong kita tabang untuk menuai padi dan menghantar padi itu ke lingkup atau tempat disimpan padi itu. Dan selepas itu untuk menunaikan perasaan gembira kerana telah menuai padi, hasilnya dengan harapan banyak, bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang kampung yang bergotong royong kita tabang menuai padi untuk bergembira. Bukan saja bergembira kerana keamatan ini bererti yang lebih mendalam. Kerana padi ini mempunyai kepercayaan kita ada semangat. Semangat yang kita namakan pemberayan. Dan oleh sebab itu kita benar-benar menghormati penanaman padi dan adanya padi kerana itu makanan untuk masyarakat kampung, keluarga. Dan sesudah itu kita ucapkan doa dan terima kasih kepada pemberian sebagai semangat padi, dan juga berterima kasih dan beramai-ramai dengan keluarga dan juga rakyat di kampung ataupun saudara mara yang telah kita tabang itu. Dan pada ketika itu memanglah perayaan keamatan itu diadakan secara kecil-kecilan. Tetapi oleh sebab penanaman padi
dan penuaian padi dan seterusnya. Keramaian kecil-kecilan ini diadakan setiap tahun kerana kita tanam padi dulu 1 tahun 1 kali, dan sekarang ini sudah mulai 2-3 kali 1 tahun. Betul. Jadi keramaian secara keluarga perkampungan itu terus berkembanglah. Betul. Dan apabila kita telah membentuk satu kerajaan misalnya, di mana kerajaan ini benar-benar memikirkan bahawa perayaan-perayaan itu amat penting. Bukan saja di kalangan rakyat, kadazan, dusun, murut dan lain-lain itu, tetapi juga di kalangan masyarakat yang lain, keturunan yang lain. Dan ini disebabkan pihak kerajaan terus mengambil keamatan ini sebagai satu platform untuk bukan saja beramai-ramai berterima kasih dan mementingkan latar belakang sejarah keamatan ini, tetapi ianya digunakan sebagai landasan untuk menyatu padukan masyarakat majmuk dan seterusnya dikembangkan secara satu kegiatan ekonomi. Betul. Dan oleh sebab itu jadilah satu perayaan sekarang ini yang boleh diterima bukan saja daripada keturunan kadazan dusun, tetapi yang terbuka diramaikan oleh semua pihak. Ya. Dan oleh sebab itu sejarah ini yang berkembang dari kecil sehinggalah sekarang ini bukan saja di negara Malaysia, tetapi dirasai sudah di negara-negara lain. Betul. Secara diraihkan antarabangsa oleh masyarakat kita yang datang daripada negeri Sabah. Jadi inilah satu sejarah yang amat penting untuk kita sama-sama menggunakannya sebagai satu cara kita untuk mengenali di antara satu sama lain, bukan saja daripada sudut kebudayaan kita, adat istiadat kita, tetapi juga daripada sudut perkembangan industri pelancongan dan seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat kita. Betul, Tan Sri. Sebagai contoh kita tengok, pesta keamatan ataupun sambutan perayaan keamatan ni dia setanding, boleh saya katakan sama dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Tahun Baru Cina, di mana kita sambutkan atau kita rayakannya di peringkat kebangsaan tu kan. Apa pandangan Tan Sri? Dia sama saja dengan perayaan-perayaan Chinese New Year kan, Tahun Baru Cina dan juga Hari Raya Aidilfitri. Tan Sri. Ya, ini benar. Kerana sekarang ini kita sudah membentuk satu negara, dan justru kita melibatkan diri dalam semua sudut perkembangan, kemajuan dan pembangunan infrastruktur dan industri ekonomi. Dan dengan perkembangan keamatan ini dan diterima pakai oleh pihak kerajaan, ianya sudah diangkat dalam industri pelancongan dan peluang-peluang pekerjaan bukan saja di negeri sendiri tetapi juga di seluruh negara. Dan sekarang ini dipamerkan di peringkat antarabangsa pula, kerana dalam kegiatan kita ini kita nampak penyertaan kita dalam lawatan-lawatan kerajaan secara rasmi di negara-negara yang lain, misalnya di Eropah. Betul. Termasuklah di Saudi Arabia dan baru-baru ini pun di
di negeri China kah. Dan ini menunjukkan bahawa pesta kaamatan ini dan semua isi kandungannya bukan saja bukan saja daripada sudut kepercayaan itu, tetapi daripada sudut perkembangannya di dalam pembangunan dan khususnya di peringkat industri pelancongan. Selain daripada itu, memang kepentingan yang khusus ini adalah daripada sudut bagaimana kita di negeri sendiri misalnya harus cari jalan untuk bersatu padu, memahami di antara satu sama lain. Betul. Dan sebab itu pesta kaamatan ini adalah satu-satunya aset yang begitu penting sekali, bukan saja yang digunakan oleh pihak kerajaan sekarang, tetapi yang harus diingati oleh masyarakat kita sendiri, keturunan kita, dan lebih lagi untuk kita maju ke hadapan oleh muda-mudi kita, oleh Betul. generasi yang akan datang. Betul. Supaya ianya tidak luput daripada kehilangan di zaman moden ini, Betul. tetapi ia terus lebih maju dan berkembang kerana dia masih lagi banyak liku-liku tempat di mana kita perlu mengorek sejarah untuk mencari dia punya bahan-bahan yang mendalam itu. Betul. Untuk terus digunakan supaya ianya akan lebih kuat, lebih jelas, dan lebih memudahkan kita untuk mengenali bahawa pesta kaamatan ini benar-benar baik untuk seluruh negara. Betul. Kaamatan untuk semua, Tan Sri. Diselari dengan tema pada tahun ini yang telah baru dilancarkan 1 Mei yang lepas di daerah Tambunan. Tema sambutan pesta kaamatan tahun ini, kaamatan untuk semua. Boleh Tan Sri kongsikan, apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum melalui tema kali Tema ini Ya. untuk tahun ini begitu penting sekali dan datangnya di masa yang sesuai, kerana dalam kita mengambil kira perkembangan pergolakan perdagangan misalnya di antara negara-negara, terutama sekali negara besar itu, kita juga memikirkan bahawa kita harus memahami di antara satu sama lain dengan lebih mendalam dan lebih jauh. Dan oleh sebab itu, semua perayaan-perayaan, termasuklah perayaan pesta kaamatan khususnya, ini adalah landasan kita untuk menentukan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia ini adalah harus mengenali dan menerima kita adik-beradik. Kita satu keluarga. Betul. Dan justru itu apabila kita mengadakan perayaan pesta kaamatan khususnya, ia adalah perayaan, bukan saja perayaan di antara komuniti yang mendahulunya, tetapi merayakannya dengan penglibatan semua masyarakat yang lain. Dan ini boleh jelas dilihat bahawa ianya membawa pergerakan-pergerakan dalam semua bidang ekonomi, dan terutama sekali penyertaan masyarakat ini adalah satu-satunya yang benar-benar membawa rapat dan merapatkan perhubungan di antara semua masyarakat kita yang terdapat di negara kita ini. Betul. Jadi itu menunjukkan bahawa
perayaan Pesta Keamatan ini adalah untuk semua. Ya, betul. Sesuai dengan tema kita tahun ni, Tan Sri, ya. Sesuai, Keamatan untuk semua. Okey, Tan Sri, bercakap pasal untuk semua ni, kalau kita lihat pada tahun ni banyak generasi muda mulai faham berkenaan kepentingan menyambut Pesta Keamatan ni untuk menjaga warisan dan juga tradisi budaya kita. Tan Sri selaku Presiden ataupun Presiden KDCA, apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KDCA untuk memastikan belia-belia kita ataupun anak-anak muda kita terus dapat memahami dan menjaga budaya sambutan Pesta Keamatan ini, Tan Sri? Persatuan KDCA ini adalah persatuan yang memang pun banyak tujuannya untuk bukan saja merapatkan suku-suku kaum yang terdapat di dalam golongan ini, tetapi juga seperti lain-lain persatuan untuk menentukan budaya kita tidak hilang, budaya kita dipelihara, budaya kita dicantikkan, diperbaiki dan diperkenalkan untuk digunakan oleh masyarakat muda kita ini supaya mereka bangga untuk menerimanya dan supaya mereka terus ada kaitan dengan nenek moyang mereka. Betul. Dengan penurunan daripada nenek moyang mereka itu, ada untuk mereka yang muda ini mengenali, mengetahui dan memegang kepentingan budaya kita, adat istiadat kita, perayaan kita daripada awal lagi, kerana ia membawa satu kegembiraan, satu pembukaan minda, satu pengajaran, pendidikan, penyelidikan dan satu cara kita untuk melatih anak-anak dan generasi muda kita ini dengan hal-hal yang sudah berlalu agar ianya akan terus menguatkan masa hadapan generasi muda. Kerana apa saja yang kita kumpul daripada dulu memperkayakan kehidupan generasi muda kita dan lain-lain untuk dibawa terus maju ke hadapan dalam semua bidang, terutama sekali bidang ekonomi, bidang perpaduan, dan inilah sebab persatuan KDCA ini telah diwujudkan oleh mereka-mereka yang telah menyadari, dan mereka yang telah menyadari yang kita diperkenalkan mereka ini sebagai Magnificent Seven. Ya, jadi kebanyakan mereka itu daripada daerah Penampang lah. Okay. Dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka, dan kerana telah memulakan persatuan ini, dan sekarang ini kita mengucapkan kepada semua saudara-saudara kita seluruh negeri Sabah kerana telah menerima KDCA ini sebagai satu persatuan yang penting untuk mereka menjadikan ianya satu saluran yang maju daripada dulu kala kepada sekarang ini. Betul. Dan terus membuka jalan ke masa hadapan. Betul. Tan Sri, berkenaan KDCA ini, jika dilihat KDCA ini bukan saja ada di negeri Sabah, saya difahamkan. Bahkan persatuan KDCA telah ditubuhkan ataupun diwujudkan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Ada di Pulau Pinang, ada di Johor,
bahkan ada di Sarawak, kan? Mungkin ada di luar negara, Tan Sri. Mungkin oleh Tan Sri kongsikan persatuan KDCA di luar negara ataupun macam mana? Apa dia punya signifikannya untuk Iya. KDCA ini? Persatuan kita ini memang sudah berkembang daripada tahun 66 lagi sehingga sekarang, dan ianya sudah berumur 59 tahun. 59 tahun. Dan permulanya berkembang di negeri Sabah, dan oleh sebab masyarakat negeri Sabah pun berhijrah ke tempat lain, bukan saja di Semenanjung, di Sarawak, tetapi juga di luar negara, misalnya di Australia ke, di England. Dan ini dengan sendirinya apabila kita telah berkembang melalui cawangan-cawangan kita di Sabah ini, dan badan-badan koordinasi sekarang ini sudah dipersetujui untuk dijadikan cawangan-cawangan di Semenanjung misalnya, Sarawak. Ianya sudah diterima bahwa persatuan kita ini adalah satu persatuan yang menyeluruh lah, dan memelihara bukan saja budaya kita tetapi juga ingin melihat supaya masyarakat kita ini terus maju ke hadapan bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Jadi ini dengan sendirinya dengan penyertaan kita punya masyarakat yang tinggal di luar Sabah ini akan menguatkan azam kita untuk terus bekerja sama, dan ini juga membantu daripada sudut industri pelancongan, perhubungan di lain-lain tempat. Ya, jadi kita bersyukurlah, berterima kasih kerana baru-baru ini dalam kongres yang telah berlalu, kita telah bersetuju untuk mengembangkan persatuan ini yang dulu disekatlah oleh kita punya perlembagaan, tapi sekarang sudah diluaskan supaya kita boleh menunggu cawangan-cawangan kita di negeri-negeri lain. Ya. Ini satu perkembangan atau putaran yang positif lah kepada KDCA itu sendiri, Tan Sri. Ya, itu betul. Tan Sri, berkenaan pelestarian budaya selaku Huguan Seo untuk masyarakat Kerajaan Dusun dan KDMR lah khususnya, apakah inisiatif ataupun elemen tradisional dalam memastikan elemen ni tidak dilupakan lah ataupun terhakis dalam sambutan pesta keamatan di kawasan-kawasan di daerah-daerah lain ataupun di negeri-negeri lain. So apa usaha ataupun inisiatif yang dilakukan oleh KDCA sendiri supaya elemen kebudayaan, sebab kita lihat sambutan pesta keamatan ni dia penuh dengan elemen kebudayaan, antaranya unduk ngadau, kita ada sugandoi, kita ada sukan rakyat dan macam-macam lagi. Semua ini menjurus kepada mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat. So apa inisiatif ataupun elemen yang untuk memastikan benda ini tidak terhakis dari zaman ke zaman? KDCA menggalakkan. Ya. Dan oleh sebab itu kita adakan musim perayaan pesta keamatan ini, karena nampaknya memang bulan Mei ini kita lakukan berbagai aktiviti di seluruh negeri, dan sebahagian daripada itu ialah bukan saja untuk ada punya pertandingan, tetapi daripada sudut lagu, kesenian, kita adakan pertandingan sugandoi. Dan dalam pertandingan sugandoi ini ciptaan original bahasa tempatan Kerajaan Dusun digunakan,
Dan selain daripada itu, memanglah daripada sudut kepintaran persembahan dan justru kebaikan suara dan kesenian. Dan ini menentukan bukan saja bahasa kita terus dapat dimajukan, ya, digunakan, tetapi kesenian daripada sudut kesenian itu berkembang dan sekarang boleh kelihatan bahwa penyanyi-penyanyi kita banyak sudah yang handal-handal, yang boleh tahan. Dan kita melihat bahwa mereka juga turut menyertai dalam lawatan-lawatan rasmi pihak kerajaan. Dia memang begitu menonjol sekali sekarang. Dan dia telah membawa banyak lagu-lagu ciptaan dia sendiri. Dan begitu juga dengan lain-lain lah, termasuklah Ivaristus, termasuklah si John Gato yang ada lagu yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu, dan dijadikan sebagai satu lagu yang diterima bukan saja di Semenanjung, tetapi ada juga lagu-lagu kita yang dimainkan bukan saja di sini tapi di Cina pula. Ya. Jadi ini menunjukkan bakat yang ada kepada orang-orang kita ini. Memang banyak, tapi dia hanya diperlukan untuk diberi latihan, tunjuk ajar bagaimana caranya untuk mau melaksanakan. Dan banyak sudah yang lagu-lagu ciptaan mereka sendiri, penyanyi-penyanyi tempatan kita ini yang telah dimasukkan dalam rekod lah, rekod dalam karaoke. Jadi ini perkembangan yang baik dan baik untuk rakyat masa depan, untuk orang-orang muda kita. Bukan saja itu, daripada sudut pendidikan, pelajaran, kita ada program HIS misalnya. Ini menunjukkan dan mempamerkan anak-anak kita ini yang masih di bangku sekolah ini menyertai dalam penyampaian bukan saja teka-teki, tapi dalam penyampaian cerita melalui lagu-lagu dia. Dan bukan saja itu, kita adakan program yang kita namakan KDCA Icecap ini, di mana kita libatkan sekolah-sekolah, murid-murid untuk bersama-sama dengan KDCA melawat ke negara lain, misalnya di Korea, misalnya di Taiwan, untuk memperkembangkan kenyataan bahwa kita di negeri Sabah ini mempunyai kebudayaan kesenian yang menarik, yang harus dilawati oleh mereka yang daripada luar, dan menjadi hubungan antarabangsa dengan anak-anak muda kita. Dan kita bawa kumpulan-kumpulan yang sudah terlatih untuk membuat persembahan kebudayaan di negara Korea misalnya, dan juga di Taiwan dan lain tempat. Dan memang kita tahu bahwa satu daripada kumpulan yang awal dibawa ke peringkat antarabangsa ialah kumpulan daripada
SRK Wayan di Tambunan. Dan mereka itu begitu mudah sekali, tetapi dapat memahami cara dan bagaimana mereka boleh melaksanakan kebudayaan untuk menarik perhatian rakyat di peringkat antarabangsa. Ya. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Dan jadi saya banyak yang kita ingin lakukan supaya ianya adalah satu persatuan yang benar-benar boleh menyatakan bahawa kita cintakan masa depan rakyat kita. Ya, betul Tan Sri. Saya setuju. Apakah cabaran dalam pengajuran pesta keamatan di era moden ni, Bukan Siau? Jika Bukan lihat sebelum ni pada era 80-an, 90-an, dia sambutan tu berbeza. Dan sekarang ke era moden lah kita katakan dengan teknologi dan sebagainya. Bagaimana perubahan tu Tan Sri lihat? Adakah ketara ataupun tidak banyak berubah? Yang utamanya kita terapkan nilai kebersamaan, nilai perpaduan tu, Tan Sri, cabaran kita. Ya. Ini perkembangan yang boleh dikatakan masih lagi berpandu kepada latar belakang dan isi kandungan erti yang mendalam mengenai dengan perayaan pesta keamatan kita ini. Ya. Kerana kita mesti ingat bahawa dia ada sejarah yang menunjukkan mengapa kita harus menghormati padi misalnya, dan kerana ianya bukan saja makanan, tetapi ianya mempunyai roh yang kita percaya kerana dia menghidupkan manusia. Ya. Dan selebih daripada itu ialah perayaan yang dilakukan oleh daerah-daerah semasa British, terusnya semasa Malaysia, dan sekarang ini dengan adanya alat-alat moden, teknologi moden ini, bukan saja persembahan itu dapat dilihat di daerah itu sendiri, tetapi lebih jauh. Betul. Seluruh dunia pun boleh melihat melalui teknologi baru ini. Jadi internet lah. Kan? Jadi banyaklah ada TV Sabah lah apa semua ini kan. Termasuklah Jabatan Penerangan punya Facebook. Betul. Dan ini adalah untuk kebaikan kita semua, kerana ini menggalakkan, memberi satu penarikan bahawa kita telah melakukan dan memperkembangkan perayaan kita ini, budaya kita ini, kesenian kita ini sebagai satu aset yang boleh dibanggakan oleh kita semua. Kerana ini memperkayakan kehidupan kita di negara kita dan khususnya di negeri Sabah. Dan kita di negeri Sabah ini sudah masuk ke dalam industri perkembangan aktiviti industri pelancongan, dan memang dalam industri ini banyak dia punya cabaran-cabaran lah. Banyak yang menjadi competitors. Jadi dengan adanya kesedaran ini, kita harus meneliti dengan lebih mendalam langkah-langkah kita yang kita mau ambil ini, kita ambil dan melihat jauh ke depan supaya kita boleh coba mempersamakan perkembangan dan hasil daripada kegiatan yang kita sertai bersama ini.
Saya tertarik dengan Tan Sri sebutkan tadi ekonomi dan pelancongan, Tan Sri. So macam mana Tan Sri lihat sambutan perayaan Pesta Kaamatan ni dapat menjana ekonomi masyarakat setempat, Tan Sri? Ini pasti sekali lah. Ya. Dan jelas sekali. Ya. Oleh sebab penyertaan kita dalam industri pelancongan ini bukan saja daripada sudut kesenian persembahan dan program-program yang lain, termasuklah program kesukanan ini, dan selain daripada itu makanan yang berjenis-jenis. Betul. Ya, dari seluruh Sabah, dan juga minuman ini. Minuman ini memang satu keunikan juga bagi kita lah, kerana ada yang suka minum, ada yang tidak berapa suka minum, tapi itu pilihan. Tapi daripada sudut industri ekonomi kita ini, harus rakyat kita yang pandai, mempunyai pengalaman, teruskan apa itu kepintaran mereka dalam menghasilkan minuman tempatan, bukan saja mentekuk tapi lihing, dan lain daripada itu. Kita punya yang tidak berapa kuat, itu kita bilang apa itu, sudah lupa pula itu dia punya. Yang bila kita pergi kerja kebun, sebelum kita macam bapa saya kan, sebelum dia pergi kerja di kebun, dia linutau, dia bikin linutau dulu untuk disimpan, bawa untuk minum. Jadi kepintaran, kepandaian, kemahiran kita ini harus tidak hilang lah, dan harus diperbaiki lagi. Ya, kerana memang kalau daripada sudut sukatan, daripada sudut apa itu temperature yang digunakan, ataupun daripada sudut mengapa kita dulu simpan di dalam kakanan, kasih kubur di tanah untuk dia apa itu sejuk, berkembang masak. Ini baru dimakan, itu jaruk lah, apa semua ini kan. Banyak yang kita tahu daripada sudut makanan, minuman ini yang harus terus digunakan dalam bidang ekonomi kita. Dan sekarang ini boleh dilihat bahawa kita di KDCA ini pun sudah mulai mementingkan bahawa bukan saja kita harap daripada pihak kerajaan peruntukan tertentu, tetapi juga kita sendiri berusaha untuk mau mewujudkan peluang pekerjaan dan juga sumber pendapatan kewangan kita sendiri dengan adanya gerai-gerai yang kita sudah buat ini. Dan ini menunjukkan bahawa kita memikirkan sejauh mana untuk kebaikan perjalanan kita dalam bidang ekonomi, pekerjaan, dan juga pemeliharaan kesenian semua kita ini. Tan Sri, berbalik kepada perayaan Kaamatan, selaku pengurusi KDCA dan selaku Huguan Seo, apa aktiviti menarik Tan Sri yang disediakan untuk pengunjung pada tahun ini di KDCA ini, Tan Sri? Mungkin boleh Tan Sri kongsikan untuk menarik minat mereka yang di luar sana untuk datang berkunjung ke KDCA pada tahun ini. Ya, mesti sekali kemuncak perayaan Pesta Kaamatan kita ini berlaku tarikh 30-31 hari bulan Mei, di mana segala-gala apa itu yang champion yang sudah menjadi joan dalam pertandingan Sogandoi, dari pertandingan Undung Kadau, dari pertandingan Hiis, dari pertandingan
makan minum kalau diorang ataupun sukan tradisi, mengagung, mengagung. tari-tarian, semua ini akan berkemuncak 30-31. Dan biasanya ini adalah satu masa yang menarik. Tetapi selain daripada itu, kita juga ada dari dalam bulan Mei ini, bukan saja kegiatan keamatan di seluruh daerah, tetapi juga ada juga yang berlaku di kawasan Hongkot Kaisan ini. Dan kita dalam konteks menarik industri pelawat ini, kita adakan pembukaan penarikan pelancong-pelancong ke dalam kawasan Kaisan Cultural Village KCV di sini. Di sini ya. Dan mereka akan dibawa melawat dari rumah ke rumah untuk melihat perkembangan kegiatan kebudayaan kita, cara hidup kita. Dan ini adalah satu-satu aktiviti yang bukan saja dibuat oleh kita, karena baru-baru ini saya dapat melawat di Pulau Hainan, China. Di sana mereka juga lakukan tempat yang khusus di cipta supaya pelancong-pelancong dibawa ke situ untuk melihat kebudayaan, makanan, kesenian, dan terus minum lihing juga. Jadi kita sedang melakukan ini karena memang sekali perayaan pesta keamatan kita ini kita adakan di seluruh daerah, dan justru penarikan pelancong-pelancong ini bukan saja misalnya khusus bulan Mei, tetapi daripada bulan April pun, karena itu sudah mulai bersiap sedia program-program. Misalnya di Tambunan, satu hari bulan Mei jadi daerah pelaksana, dan persiapan daripada mukim-mukim itu adalah sebelum bulan Mei. Betul. Adalah dalam bulan April. Dan yang belum barangkali puas kita buat ialah bagaimana kita punya promosi, karena dalam daerah tertentu dia mempunyai banyak penarikan. Betul. Bukan saja daripada sudut budaya, kesenian, tapi daripada sudut keindahan semula jadi. Betul. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sama-sama kita dengan kerajaan meneruskan sebagai satu kegiatan yang amat penting. Oke, Tan Sri. Mungkin akhirnya sekali lah daripada saya, Tan Sri. Selaku Hu Guan Siau, apakah ucapan ataupun pesanan Hu Guan Siau kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut perayaan Pesta Keamatan? Ya. Pertama, saya ingin menyatakan betapa saya menghargai semua penyertaan dan sokongan daripada masyarakat perayaan Pesta Keamatan kita ini, dan terusnya juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat kita. Dan ini sokongan dan juga penerimaan ini daripada semua saudara-saudara kita di seluruh negeri dan negara adalah satu-satunya yang kita harus terima dengan hati yang baik, karena tujuan dia begitu baik sekali, dan kerjaan dia itu pun akan menghasilkan dan menyumbangkan terhadap kejayaan negeri dan kejayaan negara. Dan inilah yang kita mengharapkan
daripada pihak kerajaan pada keseluruhannya, kerana itu tidak boleh dinafikan bahawa kita selaku NGO juga mempunyai peranan di mana kita boleh menyumbang terhadap program-program kegiatan ekonomi, environment oleh pihak kerajaan. Dan dalam masa kita mengadakan perjalanan parade musim Hari Malaysia ataupun Hari Sabah, itu kita mengambil bagian. Kita menyertai dalam perarakan. Jadi terima kasihlah kepada semua, dan hari ini khusus kepada Jabatan Penerangan. Dan Jabatan Penerangan memang pun amat penting sekali untuk menentukan supaya perkongsian kebaikan, perkongsian mengenai dengan kebudayaan, khususnya perayaan Pesta Kaamatan ini dapat diperluaskan supaya sama-sama kita dengan masyarakat di luar Sabah ini boleh mengikuti perjalanan perayaan Pesta Kaamatan kita ini yang sungguh menarik dan yang sungguh mencuitkan hati kita sebagai penduduk yang telah menghasilkan Pesta Kaamatan ini bersama-sama dengan perayaan yang lain. Jadi selamat dan tahniah dan terima kasih ketebian mengkongsikan tadau terkait keamatan rumah tainsanan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Maka itulah berakhir sudah rancangan Influencer at Japan Apa Cerita. Kami daripada Jabatan Penerangan Sabah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hu Guan Xiao yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini untuk program Influencer at Japan. Mungkin kalau ada ruang dan waktu yang lain, mungkin kita akan jumpa lagi, Tan Sri. Terima kasih. Tuhan.